Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar para pelajar sekalian? Hari ini kita akan membincangkan kekuatan otot, salah satu komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Sebagaimana yang telah kita pelajari, komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan terdiri daripada kapasiti aerobik, daya tahan otot, kekuatan otot, fleksibiliti dan komposisi badan. Jadi pada kali ini kita akan lihat kekuatan otot. Apa itu kekuatan otot? Kekuatan otot merujuk kepada daya yang dihasilkan oleh otot atau sekumpulan otot untuk mengatasi rintangan. Secara amnya, kekuatan otot ialah keupayaan untuk mengangkat, menolak atau menarik sesuatu benda yang berat. Kekuatan otot dapat ditingkatkan melalui latihan. Biasanya latihan kekuatan otot dapat menghasilkan hipertrofi otot, iaitu pembesaran dalam saiz otot. Masa kita akan jadi lebih besar. Ini adalah gambar rajah menunjukkan otot di tubuh badan manusia. Visualnya agak kabur, tetapi para pelajar boleh melihatnya di internet ataupun di dalam buku teks. Ini adalah otot yang biasa kita gunakan dan boleh dikatakan yang agak besar. Ada trapezius, ada sternocleidomastoid, ada deltoid, ada bicep, latissimus dorsi, gluteus maximus, bahagian bawah quadriceps, hamstring dan gastrocnemius. Jadi kalau kita hendak meningkatkan kekuatan otot, kita mestilah melalui kaedah latihan yang betul. Di antaranya ialah latihan bebanan. Latihan bebanan ini melibatkan latihan rintangan yang progresif dengan berulang-ulang dan meninggikan kederasan pergerakan, kuasa eksplosif, daya tahan otot, kelembutan dan kekuatan. Sesuai dengan prinsip FIT. Ada 3 pemboleh ubah dalam latihan bebanan. Yang pertamanya intensiti, peratusan bebanan yang dilakukan sewaktu latihan. Yang kedua tempoh masa. Dan yang ketiga ialah ulangan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, latihan bebanan ni terbahagi kepada 3. Yang pertamanya latihan isotonik. Beban yang digunakan adalah tetap di sepanjang pelakuan pergerakan. Otot yang terlibat dipendekkan masa senaman dilakukan. Contohnya bicep kita ada otot yang memanjang, ada otot yang menguncuk. Latihan asimetrik bermaksud tanpa penukaran kepanjangan otot seperti aktiviti tarik tuala ataupun aktiviti menarik lengan secara berpasangan. Dia tak ada pergerakan, tetapi sebenarnya ada contraction di bahagian otot yang terlibat. Yang ketiga ialah latihan isokinetik. Beban ataupun rintangan diubah suai secara automatik kepada daya yang dikenakan oleh otot-otot. Ini mesin yang gerakkan. Ini lebih kepada pemulihan dan fisioterapi. Dalam meningkatkan kekuatan otot, apa yang perlu kita tahu? Yang pertamanya ialah ulangan ataupun repetisi. Apa itu ulangan dan repetisi? Contohnya dalam aktiviti shoulder press, berapa banyak ulangan yang perlu kita lakukan. Kebiasaannya kita akan lakukan 10 ke 12 ulangan. Ulangan ni bergantung kepada intensiti latihan dan tahap kecergasan seseorang. Yang kedua ialah set. Contohnya satu set kita menetapkan 10 ulangan ataupun 10 repetisi. Dalam satu aktiviti kita boleh lakukan 3 hingga 5 set. Contohnya aktiviti shoulder press tadi, kita telah lakukan 10 ulangan untuk set yang pertama, kemudian kita rehat dan kita lakukan 10 lagi ulangan untuk set kedua, kemudian kita rehat dan kita lakukan 10 lagi ulangan untuk set yang ketiga. Set ini juga ditetapkan bergantung pada intensiti latihan ataupun tahap kecergasan seseorang. Yang ketiga ialah bebanan.
Bebanan sama ada kita menggunakan alat ataupun kita boleh juga menggunakan berat badan sebagai beban. Yang keempat ialah spesifikasi latihan dan otot. Biasanya aktiviti yang dia lakukan akan meningkatkan kekuatan otot di bahagian dan otot tertentu. Sebagai contohnya, kaedah latihan yang dia lakukan, Monday, chest, yang Tuesday untuk hari berikutnya, back, Wednesday, shoulder. Ada aktiviti yang dilakukan di sebelahnya, hari Khamis, bahagian tangan, hari Jumaat di bahagian thigh, dan Saturday, bahagian abdomen. Di setiap bahagian tu, di sebelah kanan tu ada aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan. Yang kelima adalah perkara yang paling penting, ialah aspek keselamatan. Sebelum melakukan latihan bebanan, ada beberapa perkara yang perlu kita titik beratkan. Yang pertama, meningkatkan fleksibiliti sendi. Yang kedua, menguatkan tendon dan ligamen. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan bahagian teras badan. Yang keempat, melakukan latihan meningkatkan kekuatan otot-otot sinergi dan pengimbang. Meningkatkan daya tahan otot. Ini adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya kecederaan semasa melakukan latihan bebanan. Kita akan lihat satu contoh. Lakukan aktiviti bicycle seperti dalam gambar. Jika murid dalam gambar boleh melakukan 6 ulangan dalam beban maksimum 17 kg, maka dia boleh melakukan 6 ulangan maksimum senaman bicycle dengan bebanan sebanyak 17 kg. Jika kita ingin mengurangkan atau melebihkan ulangan maksimum tersebut, bebanan perlu ditambah atau dikurangkan. Kita boleh rujuk jadual untuk meramalkan satu ulangan maksimum. Ulangan maksimum ialah bilangan ulangan yang boleh diangkat oleh pelaku bagi satu beban yang dikenakan sehingga otot atau kumpulan otot yang bekerja itu mencapai tahap kegagalan otot sementara. Maksudnya di sini, pelajar itu hanya mampu mengangkat 6 ulangan sahaja. Maknanya ulangan yang ketujuh dia tidak mampu mengangkatnya. Ini adalah carta bebanan latihan. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya akan terangkan itu ialah ulangan maksimum. Di bahagian atas tu sehingga 11 ulangan sahaja. Yang kedua ialah intensity, ada peratus di situ. Semakin tinggi peratus, semakin tinggi intensity latihan tersebut. Jika kita nak membina kekuatan otot, mungkin kita boleh mulakan dengan 70%. Tetapi kalau kita nak meningkatkan daya tahan otot, mungkin kita boleh letakkan intensity 50 ke 60%. Seterusnya ialah bebanan yang dalam petak ini semua ialah beban, anggaran beban yang perlu kita angkat. Okey, kita pergi kepada situasi tadi. Seorang atlet mengangkat bicycle sebanyak 6 ulangan dengan menggunakan bebanan sebanyak 17 kg. Kita lihat di bahagian atas, 6 ulangan dengan 17 kg. Jadi anggaran untuk satu ulangan maksimum dia ialah 20 kg. Di sini kita boleh anggarkan pelajar ini hanya mampu mengangkat 20 kg ataupun beban maksimum yang dia boleh angkat ialah 20 kg. Ada satu lagi kaedah, iaitu kita menggunakan beban maksimum. Beban maksimum ni maksudnya kita hanya boleh mengangkat satu kali sahaja. Contohnya, jika seseorang itu melakukan aktiviti leg press, beban maksimum yang dia boleh angkat ialah 80 kg. 90 kg dia tak boleh nak angkat dah, dan 80 kg ni hanya sekali sahaja dia boleh angkat. Jadi kita tetapkan 80 kg adalah beban maksimum yang dia boleh angkat. Jika dia mahu meningkatkan otot di bahagian kaki, dia boleh pilih intensity 75%.
75% daripada berat beban maksimum dia adalah 60 kg. Dan untuk aktiviti ini dia akan lakukan ulangan sebanyak 10 ke 12 ulangan dan lakukan 3 ke 5 set. Tempoh masa rehat antara set kita boleh tetapkan 30 saat ke 1 minit. Kaedah seperti ini kita akan lakukan dengan menggunakan alat senaman di mana bebanan yang boleh dilaraskan di gimnasium. Jika kita hendak menggunakan alat senaman gimnasium, kita perlu dapatkan khidmat fasilitator ataupun tunjuk ajar mereka yang mahir. Berikut adalah contoh aktiviti meningkatkan kekuatan otot. Otot-otot di bahagian upper body, contohnya bench press. Lakukan sebanyak 3 set, 6 ke 8 ulangan. Untuk berat bebanan kita boleh rujuk kepada carta bebanan yang saya telah kongsikan tadi. Ada pull ups, seat cable row, incline dumbbell press, dumbbell flies, barbell curl. Untuk bahagian bawah lower body, squat, leg press, 3 set, 10 ke 12 repetisi atau ulangan. Rehat antara set 1 ke 2 minit, bergantung pada intensiti kita lah. Sit leg curls, sit calf raise, standing calf raise dan abs. Selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan berat badan kita sebagai bebanan. Cumanya di sini kita tidak boleh menggunakan beban ataupun berat badan kita sebagai pemboleh ubah. Jadi apa yang boleh kita lakukan ialah kita tingkatkan ulangan ataupun tingkatkan bilangan set. Ada press up, ada pistol squat ataupun squat pun boleh lakukan. Sit up untuk bahagian abdomen, spider crawl, burpee, step up with knee raise, dips dan pull up, mountain climber dan reverse crunch. Apa yang saya harapkan ialah kamu memahami bagaimana kita nak menentukan intensiti latihan berdasarkan carta bebanan itu tadi. Selain itu, aspek keselamatan juga perlu dititik beratkan semasa melakukan latihan bebanan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.